قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja anak Adam ini dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan di kalangan mereka tersebut mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan kembali amalan saleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah Muhammad, jawablah malaikat pada orang dah meninggal dunia ini. Kala sekali-kali kamu jangan harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu saat ini, kamu sedang mula melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan kembali di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pertamanya saya mohon kemaafan banyak-banyak kepada orang kampung Pulai ini di atas keterlewatan sampai oleh kerana jam teruk, kerana 2-3 tempat yang jam teruk tadi, oleh kerana orang dulu nak beraya besok, raya besar, orang Melaka yang ajar orang dulu beraya. Oleh kerana orang Melaka ajar sebelum daripada ni beraya, maka orang dulu pun nak beraya lah besok. Raya awal mereka nampak nak bulan awal. Alhamdulillah, kalau bangun sekalipun, alhamdulillah Allah bagi peluang juga untuk saya sampai di kampung Pulai ini. Sempatlah sebelum orang kampung Pulai tidur malam ni. Patutnya pukul 10 malam ni setengah di kalangan kita dah berada di katil-katil masing-masing dah. Tapi malam ni Allah bagi peluang juga bagi mereka yang sempat dah. Yang tak sempat tadi selisih dengan saya, ramai dah balik pun. Walau mana sekalipun, alhamdulillah kita syukur pada Allah, kerana Allah masih lagi memberi peluang untuk kita menambahkan sikit bekalan untuk perjalanan kita kepada perjalanan yang jauh lebih besar daripada kehidupan di dunia ini, iaitu kehidupan yang disebut dengan akhirat Allah. Sesuai dengan tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap pada malam ini, ialah tajuk tentang menangislah dahulu sebelum menangis di akhirat nanti. Saya dipahamkan demikian tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap ini sendiri. Kerana kita semua tahu bahawa bila kita, kebanyakan di kalangan kita ini, bila meninggal dunia, barulah timbul satu penyakit yang kita tak sangka-sangka penyakit tersebut terjadi. Penyakit apa yang boleh terjadi lepas pada kita meninggal dunia ni? Penyakit menyesal. Menyesal yang tak sudah. Hari ni kita tak rasa lagi menyesal sebab kita tak meninggal dunia lagi. Tapi bila kita meninggal dunia, dalam Al-Quran dicerita kebanyakan di kalangan kita ni akan kena penyakit. Penyakit yang disebut dengan menyesal. Kenapa kita menyesal? Padahal orang mukmin ni tak sepatutnya menyesal. Orang mukmin ni
orang Islam ni tak sepatutlah kita menyesal sebab kita hidup di atas dunia ini, kita bersama dengan Islam. Tiba-tiba ada juga orang yang masuk dalam kubur, tiba-tiba datang penyesalan pada mereka sendiri. Sebelum daripada saya nak sebut panjang tersebut, kita kena faham bahawa perjalanan hidup kita ini ada 3 lagi alam di hadapan kita ini. Ada 3 lagi alam yang perlu kita lalui. Alam yang ketiga yang kita akan kena sampai sekejap lagi dipanggil alam barzah. Alam yang kita akan jumpa alam tersebut. Barzah ni dipanggil dinding. Dinding barzakhun. Barzakhun ni maknanya satu dinding di antara dunia dengan disebut dengan akhirat. Lalu Allah jadikan dinding. Dinding apa dia? Dipanggil barzah. Tu dipanggil alam yang kita kena hidup sekejap lagi. Lepas pada alam barzah, ada lagi ke perjalanan hidup kita lepas pada barzah, ada lagi. Dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Ni alam yang saya kena bangun, tuan-tuan kena bangun. Bila bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok-elok semalam kita dalam kubur, tiba-tiba hari ni kita bangun balik. Lalu kita dengar satu suara jawab, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Masjid tuan-tuan ni nama Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman kan? Oleh kerana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan sebut balik, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Kita pun ingat balik, betul lah yang disebut oleh Ustaz Ahmad Dasuki dahulu. Kita ingat balik, betul lah apa yang diajar oleh Rasul-Rasul dahulu. Dalam hidup kita ni, bila Allah sayang pada kita, Allah akan hantar Rasul. Dia panggil Rasul ni, sama ada Rasul tu Rasul sebenar, ulama-ulama sebut, ataupun Rasul ni maknanya utusan Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ni jahat, tapi kita dapat suami yang baik. Kadang-kadang suami ni jahat, tapi dia dapat isteri yang baik. Isteri itu Rasul. Kemudian suami itu Rasul, dipanggil demikian. Kadang-kadang kita ni jahat, suami kita jahat, isteri kita jahat, tapi kita dapat anak yang baik. Anak ni dipanggil Rasul, dihantar oleh Allah untuk mengingatkan kita kepada akhirat Allah. Ini dipanggil demikian. Kadang-kadang kita jahat, isteri kita jahat, anak kita jahat, tapi kita dapat menantu yang baik. Menantu ni dipanggil Rasul, dihantar oleh Allah. Kadang-kadang menantu kita pun hantu juga, dipanggil demikian dalam hidup kita ni. Tapi Allah bagi kita cucu yang baik. Cucu ni Rasul, dipanggil demikian. Kita ingat balik, bangun di padang mahsyar nanti, kita ingat balik, oh betul lah yang disebut dahulu, dia panggil wasadaqal mursalun, betul dah yang dihantar oleh Allah Rasul-Rasul dahulu. Itu cara demikian dalam hidup kita. Hidup tak hidup di alam barzakh, di alam mahsyar, hidup, bangun masing-masing. Bila bangun saja di padang mahsyar, kita mula dikepung oleh sebelah saf yang mengepung kita ni. Siapa yang kepung? Malaikat-malaikat kepung. Rasulullah cerita sebelah saf yang akan turun kepung. Kepung apa dia? Kepung jin dan juga manusia. Bila mula dikepung di padang mahsyar nanti, malaikat mula cabar, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, lari sekarang. Cuba kamu lari daripada kepungan ini. Siapa yang dia rasa hebat, cuba dia kepungan yang dibuat oleh malaikat sebelah saf ini. Cuba kamu lari, fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Lalu Allah jawab, tak akan ada seorang pun yang boleh lepas daripada kepungan ini kecuali yang dilepaskan oleh yang disebut dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup di padang mahsyar. Berapa lama hidup di padang mahsyar? Ada yang sebut selama lebih kurang 70,000 tahun di padang mahsyar.
Ada yang sebut selama 70 tahun di padang mahsyar. Ada yang disebut selama mana umur dunia ini. Selama mana umur dunia ini kita berdiri di padang mahsyar. Untuk apa dia? Untuk hidup di alam yang kelima dalam hidup. Nak pergi kepada alam yang kelima. Alam yang kelima kita ni apa dia? Alam yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun. Rasulullah sebut demikian. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut alam yang kelima ni, mulalah Allah sebut terus khalidina fiha abada, kekal sampai bila-bila kamu dalam syurga. Bila Allah cerita tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada, kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, cuma sebelum sampai kekal ini berlaku satu peristiwa yang tragis. Dia panggil peristiwa yang menakutkan dan menggerunkan, di mana start daripada alam, masuk daripada alam barzakh sampai kepada masuk neraka tu, ada satu peristiwa yang akan terjadi yang memerikkan di kalangan kita. Apa dia? Peristiwa ni yang disebut dengan tangisan-tangisan yang kedengaran daripada suara-suara mereka yang menghadap di hadapan Allah. Sekarang kita tak dengar lagi tangisan ini sebab kita tak masuk dalam kubur lagi. Bila start daripada mula masuk dalam kubur, mula dengar tangisan, raungan manusia meraung. Sampai di padang mahsyar kita dengar orang meraung, orang menangis, orang melolong, orang dalam keadaan bertempik, dalam ketakutan, suasana yang mengerikan. Sehinggalah sampai bila dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila dihumban ke dalam neraka, dengar lagi lolongan, raungan yang disebut dengan tangisan yang masing-masing sebut idza ulqu fiha sami'u laha. Allah cerita ketika mana dicampak manusia dalam neraka ni, kamu akan dengar suara manusia apa dia? Sami'u laha. Kamu dengar suara manusia yang bertempik, sami'u laha syahiqan. Dia bunyi itu syahiqan, syahiqan wahya tafur. Allah cerita melolong manusia tu sehingga kan takadu tamayyazu minal ghais, hampir pecah neraka tu kerana bunyi lolongan api neraka yang kuat, kemudian bunyi raungan manusia yang bertempik dihumban ke dalam neraka ini sendiri. Takadu tamayyazu minal ghais. Allah sebut hampir-hampir pecah neraka ni. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Ketika mana dicampak mereka dalam neraka tu, datang malaikat tanya pada mereka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Atas dunia dahulu tak ada orang datang bagi peringatan ke? Dulu tak ada ke nabi-nabi, rasul-rasul? Tak ada ke ustaz-ustaz? Tak ada ke penceramah-penceramah yang datang cerita tentang peristiwa yang akan berlaku ni? Dulu tak ada ke orang bagi tahu? Qalu bala. Masing-masing jawab, ada. Pernah dah, tapi ustaz tu sampai lewat. Dia jawab demikian. Takkan qalu bala. Ya, datang dah. Qad ja'ana nadhirun. Datang dah peringatan pada kami. Tapi sayangnya fakazzabna. Kami tak percaya. Yang dia cerita tu tak percaya. Yang dibagi tahu tu tak percaya. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Lalu dia sebut kami dengan yang Allah cerita tu kami tak percaya semua. Yang Allah yang digambarkan oleh mereka-mereka tersebut. Yang ni gambaran suasana yang berlaku di padang mahsyar Allah, sehingga kan sampai peringkat mereka dihumban ke dalam neraka Allah. Saya tak cadang nak cerita suasana ni lah, kerana suasana ni tuan-tuan malam ni tak cukup. Kalau kita nak cerita suasana start daripada malam pertama kita di barzakh sampailah hari pertama dihumban ke dalam neraka Allah, tak cukup malam ni untuk kita nak cerita, kerana masa tersebut panjang. Cuma saya cadangkan pada ibu-ibu dan ayah-ayah, tolonglah datang ke masjid yang cantik ni malam-malam lepas maghrib. Carilah mana-mana ustaz ataupun ustazah, tolonglah baca kitab. Ada kitab yang cantik yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah.
Kitab yang disebut dengan Tazkirah fi Ahwalul Akhirah, peringatan yang mengingatkan kita hari akhirat. Yang ini telah diterjemah dah, tebal kitab tersebut. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan belajar kitab ni. Saya minta sangat para asatizah, para alim ulama yang hadir pada malam ni, tolonglah ajar masyarakat ini, supaya masyarakat ini jelas perjalanan hidup nak menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Datang lepas pada maghrib, sayang kalau kita duduk kat rumah kita, membazir masa kita, habis masa depan TV tengok Tom and Jerry, dia panggil macam. Habis masa kita dengan layan cerita-cerita yang entah apa-apa kehidupan di dunia. Lebih baiklah kita datang belajar tentang suasana itu. Cuma malam ni saya nak sebut kenapa manusia ni menangis di padang mahsyar Allah. Kerana disebut tadi kerana menyesal. Menyesal. Kenapa mereka menyesal? Di kalangan kita, kenapa kita menyesal? Kenapa kita boleh menyesal? Padahal kita orang Islam dah. Tiba-tiba kita menyesal juga. Masuk dalam kubur, tiba-tiba saya harap supaya malam ni, yang hadir malam ni tak ada seorang pun yang cakap kalimah ini, yang akan sebut pada malaikat bila masuk dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba kita ulang sebut. Kita sebut qala rabbirji'un, malaikat tolong bagi tahu pada Allah sekejap, saya nak hidup kembali di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya boleh hidup balik, malaikat, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal sebelum daripada ni. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang kamu sedang melalui barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik nanti, kamu tak mungkin boleh hidup kembali di atas dunia. Jemaah perasan tak ayat yang Allah sebut tadi? Dia sebut bahawa kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh. Maknanya apa dia? Dia ni orang Islam ni, tapi ada amalan yang dia tertinggal waktu mana dia hidup di atas dunia, yang dia tak buat. Dia tahu benda tersebut tapi dia tak buat. Amalan apa yang dia sebut? Kalau boleh hidup balik, saya nak hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh. Lalu alim ulama ditanya, sebenarnya mereka ni, kalau orang dalam kubur ni, kalau kita tanya dia nak hidup tu nak hidup bila, mereka akan jawab Rejab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini merupakan bulan kubur untuk kembali hidup. Ni bulan yang kita berada sekarang ni, bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Lepas pada tu, ya Allah, kalau mati balik pun tak kisahlah. Orang dalam kubur sebut demikian. Kenapa 3 bulan ini? Rupa-rupanya 3 bulan ini menjadi bulan yang besar. Bulan tarbiyah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Allah nak susun kembali perjalanan hidup kita ni, untuk supaya kita tak menangis dan kita tak menyesal dalam kubur nanti. 3 bulan ini, bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Kita tanya apa benda yang besar sangat dalam 3 bulan ini? Sampai Rasulullah baca doa kan, bila masuk dalam 3 bulan ini, Rasulullah ulang baca doa. Doa apa dia? Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban, panjangkanlah umur aku ya Allah, biar aku sempat memasuki bulan Ramadan ya Allah. Maknanya, kalau aku mati pada tahun ni ya Allah, pilihlah kematian aku setelah mana berjaya aku masuk bulan Ramadan ya Allah. Ni doa Rasulullah lah. Kalau doa kita ya Allah, biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang besarnya. Orang kita dinampak raya tu yang utama. Bahkan kita pun dah sibuk kan cakap tentang raya dah. Dah sibuk dah tanya anak-anak kita balik tak balik raya tahun ni. Nak sebutnya kita sibuk dengan raya. Kenapa Rasulullah sebut tentang 3 bulan ini? Maknanya orang dalam kubur pun nak hidup balik. Kalau boleh hidup balik, kami nak hidup dalam 3 bulan ini. Bahkan orang mukmin kalau disebut tentang betapa besarnya 3 bulan ini, mereka akan bersungguh-sungguh untuk meraih yang disebut dengan keredaan Allah dalam hidup ini sendiri. Kenapa? Kerana 3 bulan inilah
amalan yang perlu kita buat betul-betul dalam hidup supaya kita tak menangis dalam kubur. Amalan apa? Yang pertama, amalan jagaan hati kita dengan Islam. Saya ringkaskan terus. Jaga hati kita ni jangan berbolak-balik dengan Islam. Bila kita memilih bersama dengan Islam, jangan kita pandang selain daripada Islam lagi dalam hidup ini. Dalam hidup kita ni, jangan terpesona selain daripada Islam. Jangan terpesona dengan dunia. Jangan. Bila kita memilih Islam, terpesonalah hidup kita terhadap akhirat. Jangan kita kagum terhadap dunia. Jangan kita jadi macam orang yang hidup dalam keadaan yang sonok terhadap dunia, rasa megah dengan dunia. Tak ada. Kita bukan jadi macam tu. Hati kita ni jangan hati bagaikan orang yang terperangkap dengan cinta dunia, tetapi hati kita mesti orang yang mengikat dengan akhirat Allah. Dipanggil demikian. Hati kita ni besar terhadap akhirat. Masuk terpesona dengan dunia ni apa dia? Jangan percaya dengan selain daripada Islam. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan kapitalis. Jangan percaya dengan komunis. Ni, hati mukmin hanya terima Islam. Wa may yabtaghil islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila kita masuk dalam kubur, kita menangis terus, menyesal terus, sampailah di akhirat Allah, sampai dihumban ke dalam neraka Allah. Bila kita tak terima Islam, ataupun kita campur Islam sikit, nasionalis sikit, Islam sikit, kapitalis sikit, Islam sikit, sekularis sikit dalam hati kita, waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah, tak boleh mengucap. Islam ni dia tak boleh campur aduk, tak boleh. Kalau tuan-tuan campur aduk Islam dalam hidup ini, campur Islam sikit, kemudian pahaman selain pada Islam sikit, campur je, dekat nak mati tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap, tak boleh nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ramai dah orang kita kena. Sebab bila dekat nak mati, syaitan ni datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni ayah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Mati bersama dengan ayah. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan ayah. Ayah dahulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, matilah dalam Yahudi. Bila nak mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Ni Rasulullah cerita ni. Sebiji muka arwah ibu kita. Goyang buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Mati bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya percaya syaitan kampung Pulai ni tuan-tuan, syaitan di sini ni, dia takkan sebut mati dalam Kristian. Orang kampung Pulai tak kenal pun yang disebut dengan Kristian. Orang sini tak peduli pun terhadap Yahudi. Tapi tuan-tuan tunggu sekejap lagi. Anakku, matilah kalian dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Lama-lama kita mati. Sedangkan Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar Islam. Allah, dia nak suruh kita yakin dengan Islam. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ni, Allah jadikan bulan Rejab, Allah jadikan satu peristiwa yang besar dalam bulan Rejab yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj tu program pemantapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Isra Mi'raj nak suruh kita yakin sungguh-sungguh. Bukan cerita dongeng yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Isra Mi'raj ni nak suruh kita belajar terhadap apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu nak suruh yakin dengan Islam, kamu jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Bila kamu tinggal salat, kamu sudah menggugurkan keyakinan kamu dengan Islam. Ini cara demikian dalam hidup kita.
Solat menjadi asas. Start daripada bulan Rejab dengan solat. Dalam bulan Syaban dengan solat. Dalam bulan Ramadan dengan solat. Para hadiskan perhati. Start daripada bulan Rejab, Allah jadikan peristiwa kefarduan solat. Dia panggil demikian, fardu solat dalam bulan Rejab. Asalnya semayang 50 waktu. Kemudian turun kadar sampai 5 waktu. 5 waktu ni Rasulullah diminta lagi oleh Nabi Musa disebut. Minta dengan Allah, wahai Nabi Allah, minta supaya umat kamu 5 waktu ni dia tak boleh solat. Minta kurang lagi. Rasulullah sebut, kalau minta kurang lagi, akhirnya tak ada solat langsung pada umat aku. Rasulullah sebutkan, asal 50 waktu, turun 45, turun 40, turun 35, turun 30, turun sampai 5 waktu. Rasulullah kata, al-khamsah kal-khamsin. 5 waktu bagaikan 50 waktu. Kenapa Allah suruh kita salat? Nak suruh kuat keyakinan hidup dengan Islam. Kalau kamu tinggal salat, kamu gugur keyakinan hidup kamu. Kamu mula beralih cinta kamu terhadap dunia. Bila kamu tak salat, kenapa kamu tak salat? Sebab kamu sibuk dengan kerja kan. Kamu rasa bahawa dunia ni jauh lebih besar daripada akhirat. Bila kamu rasa demikian, maknanya keyakinan kamu rapuh terhadap akhirat Allah. Satu bulan Rejab, bulan salat. Bulan Syaban, Allah peristiwakan dengan 2 peristiwa dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban 2 peristiwa. Peristiwa apa dia? Peristiwa yang pertama nisfu Syaban. Yang 2-3 minggu depan kita akan sambut nisfu Syaban. Yang kedua, Allah jadikan peristiwa yang besar dalam bulan Syaban, pertukaran kiblat. Tukar kiblat. Yang asal semayang menghadap pada Masjid Aqsa diubah pada Masjidil Haram pula. Tukar kiblat ni orang Melayu kita tak sambut. Padahal peristiwa ni besar dalam Al-Quran. Satu muka juzuk yang kedua tu, start daripada ayat sayaqulus sufaha'u minan nas tu, cerita tentang pertukaran kiblat. Nak ajar pada kita. Tukar kiblat tu apa dia? Semayang. Asal semayang menghadap pada Masjid Aqsa. Kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Salat juga. Kemudian masuk dalam bulan Ramadan, salat lagi. Allah jadikan satu ibadah salat. Salat apa dia? Tarawih. Salat tarawih. Tuan-tuan nak tarawih ni, terpulang pada tuan-tuan nak tarawih berapa rakaat. Nak tarawih 8 rakaat boleh, kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh, kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 32 rakaat boleh, kerana Umar Abdul Aziz buat 32 rakaat. 30 rakaat Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 32 rakaat, Umar Abdul Aziz buat 32 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang. Orang kita ni suka sangat berkelahi. 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi. 20 ke 30, 20 ke 30. Kan? Saya harap masjid ni pun tak berkelahi lah, insya-Allah. Jadi demikian. Siapa nak buat 8 buat. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Itu cara Rasulullah tarawih lah. Rasulullah semayang tarawih lama. Semayang tarawih Rasulullah. Pernah Huzaifah dia cerita, satu malam aku solat dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Bila aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah, aku jangka 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung bagi habis satu surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah An-Nisa pula. Habis surah An-Nisa barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Huzaifah cerita demikian. Kita ni kan kalau salat dengan Rasulullah lah, saya rasa kita ni kalau kita salat dengan Rasulullah, malam tu balik jalan mengangkang tak pernah raya. Jalan sambil taubat nasuha kita. Tak larat kita. Tak pernah. Kita itu imam baca sabih isma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Nak sebutnya kita. Nak gambarkan bagaimana kita ni dalam solat dia panggil. Padahal solat ni mi'rajul mu'minin.
Rasulullah sebut sembahyang ni mi'raj pada orang mukmin. Bila kamu sembahyang, artinya hati kamu ni teguh, jiwa kamu ni kukuh, dalam kamu akan bersedia berhadapan dengan cabaran hidup. Orang yang tak salat, orang ni rapuh, jiwa dia tak kuat, dan kalau dia mati, menyesal dia dalam kubur. Satu nak sebutnya besar nilai salat. Salat itu jadi besar sampai Allah ajar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bila diazan, bahkan Allah sebut qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah cerita orang yang berjaya ni siapa? Orang sembahyang je. Kalau dia tak sembahyang, confirm tak berjaya. Confirm. Tak payah cerita, tak payah sembang kencang, tak payah bercakap besar, memang tak berjaya. Bila kamu tak salat je, kamu tak berjaya dalam hidup kamu. Jiwa kamu terlemah, kamu berjaya dikuasai oleh syaitan dalam hidup kamu. Dan bila kamu mati nanti, syaitan akan mewakili diri kamu, bukannya yang disebut dengan mereka yang menguasai dalam hidup kamu. Ini dia akan jadi demikian. Satu, waktu mana perkara yang pertama sekali Allah jadikan dalam bulan Rejab itu untuk mengukuhkan keyakinan hidup. Dan sebelum kita mati, kena yakin dengan Islam. Jangan berpaling daripada Islam. Jangan berpaling seinci pun daripada Islam. Kalian berpaling daripada Islam, sikit je berpaling daripada Islam, habis terus dalam hidup. Bal'am bin Ba'ura, di antara manusia yang alim, rajin, buat amal ibadah, tapi dekat nak mati, syaitan datang dekat dengan dia. Syaitan sebut pada dia, nak samak tak? Dia kata ya, nak samak. Tunduk pada aku. Dia pun tunduk. Bila tunduk, orang pancung pada dia, mati dia dalam keadaan yang dia rosak keyakinan dia terhadap Islam. Ini jangan demikian. Ingat betul-betul ni. Macam mana kita nak suruh kuat keyakinan hidup ni dengan Islam? Doa. Perkara yang kedua yang diajar dalam peristiwa pertukaran kiblat ialah doa. Doa dalam hidup kita ni jangan tertinggal daripada baca doa. Doa apa dia? Yang kena baca sangat dalam hidup kita ni. Jangan kita ni sampai diri kita ni mudah goyah dalam hidup. Dalam hidup kita kan bisikan-bisikan ni kuat dalam jiwa kita ni. Jadi, macam mana kita nak buang bisikan tadi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang tiup dalam jiwa kita ni. Tiup dalam jiwa kita ni. Kita ni kan senang kan prasangka. Prasangka kita ni mudah. Siapa yang tiup dalam jiwa kita ni? Syaitan lah. Syaitan dia akan tiup pada jiwa kita ni. Tengok jam dekat pukul 10, ustaz ni tak sampai dah, tengok dalam hati ya. Dalam hati kita. Kalau tidur, sedap lagi daripada dengar kuliah ni. Ni hati, dalam hati ni. Hati kita ni, senang je syaitan masuk. Macam mana cara? Islam ajar sentiasa ulang melalui Nabi Muhammad. Sentiasa ulang. Baca apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalimah yang mudah ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu apa dia lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup. Apa dia lagi? Doa yang nak suruh jangan syaitan dekat dengan diri kita. Sebab syaitan gemuk dengan syaitan kurus penuh. Pernah masing-masing berjumpa tu, syaitan gemuk tegur syaitan kurus. Kenapa kamu ni kurus sangat? Baju pula tak pakai, rambut pula kusuk masai, kemudian pakai selipar warna lain-lain sebelah-sebelah ni, kenapa? Syaitan gemuk tegur syaitan kurus. Syaitan kurus jawab, aku jaga orang mukmin. Aku jaga orang mukmin. Orang yang hidup dia sentiasa baca bismillah. Sentiasa baca bismillah. Dia nak makan, dia baca bismillah. Aku tak boleh makan dengan dia. Dia nak tidur, dia baca bismillah. Aku tak boleh tidur dengan dia. Dia nak bersama dengan isteri dia, suami isteri, dia baca bismillah. Aku tak boleh bersama dengan dia. Bila dia nak buat kerja, semua dia baca bismillah. Aku tak boleh bersama dengan dia. Syaitan gemuk jawab, aku jaga orang tak baca bismillah. Aku jaga orang tak baca bismillah. Bila dia nak jalan, dia tak baca bismillah, aku berjalan dengan dia. Bila dia nak tidur, dia tak baca bismillah, aku tidur dengan dia. Bila dia nak bersama suami isteri, dia tak baca bismillah, aku bersama dengan isteri dia.
Akhirnya dapat zuriat-zuriat yang buruk daripada keturunan kita. Ini nak sebutnya dalam hidup kita ni, doa ni menjadi besar dalam hidup. A'udzubillah, bismillah. Kemudian bacalah doa. Doa nak suruh tetap hati kita ni. Jangan sampai peringkat kita menangis di akhirat nanti. Apa dia? Ya muqallibal qulub. Sebut pada Allah, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tolong tetapkanlah hati saya di atas agama kamu ya Allah. Wa ala ta'atik, dan saya sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, saya sentiasa buat zalim pada diri saya sendiri ya Allah. Ni doa mudah ni. Para hadirin sekalian boleh amalkan tiap-tiap hari. Ayah-ayah, ibu-ibu, dalam usia-usia kita semakin tua dalam hidup kita ni, jangan berhenti baca doa ni. Ya muqallibal qulub. Cuba ulang ramai-ramai. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ulang sekali. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ijazahkan doa ini kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jawab kami terimalah. Mudah-mudahan demikian. Jemaah ingat doa yang saya sebut ni supaya jadikan amalan. Malam ni paling tidak pun kita dapat ijazah satu doa yang kita amalkan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, jemaah-jemaah amalkan doa ni. Ingat, sampailah kita ajar pada anak-anak kita pula. Saya ijazahkan pada kamu doa ini. Kita sebut demikian. Walaupun ijazah kita ni tak boleh masuk universiti, walaupun kita sebut begini pun, tapi dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat, doa ni saya nak sebutnya doa macam Rasulullah doa. Rasulullah bila doa minta tukar kiblat, sampai terbolak-balik muka Rasulullah. Muka Rasulullah ni musim-musim, sampai Allah sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah melihat wajah kamu terdongak-dongak muka ke langit. Rasulullah bila sampai di Madinah, orang Yahudi ejek Rasulullah. Kenapa Muhammad ni kiblat dia sama dengan kiblat kita juga? Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Lalu Rasulullah rasa betul ada kebenaran kata-kata Yahudi. Habis itu Rasulullah minta doa, ya Allah tukarlah kiblat ni, tukar kiblat. Sembahyang selama lebih kurang 16 bulan. Doa, ya Allah tukarlah kiblat. Angkat takbir ni Allahu Akbar, muka ni dongak ke langit. Dalam bulan Syaban, tengah-tengah Rasulullah sembahyang Zuhur, baru 2 rakaat baru turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai dari sekarang tukarlah kiblat kamu Muhammad. Rasulullah jalan 2 rakaat menghadap pada Masjid Aqsa, 2 rakaat menghadap pada Masjidil Haram. Tuan-tuan pergi ke Mekah, di Madinah, tuan-tuan jumpa Masjid Qiblatain dipanggil. Masjid 2 kiblat. Sampai di Madinah tu kita jumpa masjid tersebut. Masjid ni peristiwa yang Rasulullah tukar kiblat. Bila tukar kiblat ni, sahabat-sahabat tanya. Lepas sembahyang tu, sahabat-sahabat tanya, "Kenapa Rasulullah? Kenapa berjalan ni tak pernah sembahyang sambil berjalan macam ni?" Rasulullah jawab, "Alhamdulillah, doa kita Allah mustajab. Lebih kurang 16 bulan kita berdoa, baru Allah mustajab." Tu Rasulullah doa 16 bulan baru Allah mustajab. Patutnya dia Nabi, doa hari ni besok mustajab teruslah. Patutnya demikian. Tapi Allah nak ajar dalam doa ni jangan kita berputus asa.
Belajar macam Rasulullah doa. Lama baru Allah mustajab. Kadang-kadang kita berdoa, jangan kita harap doa ini besok terima terus. Jangan. Ini cara demikian. Dalam doa kita ni nak suruh tetap hati kita. Boleh jadi kita dapat hadir malam ni kerana doa arwah datuk nenek moyang kita dahulu yang menyebabkan kita boleh hadir malam ni. Tak terfikir pun kita pukul 10.30 nak dengar ceramah lagi ni. Disebut demikian. Tapi oleh kerana doa dahulu, Allah mustajabkan sekarang. Itu cara demikian. Rasulullah kalau dia berdoa, doa tu rangkap muka Rasulullah. Dalam satu riwayat cerita, Sayyidatina Aisyah dia cerita Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi terangkat tangan Rasulullah. Lagi lama lagi terangkat tangan Rasulullah sehingga tegak tangan Rasulullah ni jatuh dengan jubah Rasulullah ni nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni benda apa dah berdoa lama-lama. Yang teruk-teruk lagi tu tak letak tangan atas paha je. Dia nak sebut ada Allah, ya Allah nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dia berdoa demikian. Jangan demikian. Yang malah lagi tu bagi salam, angkat tangan, ya Allah macam biasalah ya Allah, amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia. Yang jadi malas-malas lagi tersebut. Jangan. Bila kita berdoa ni beria, bersungguh-sungguh. Ini cara kita angkat tangan. Sama ada terangkat tangan ataupun setentang dengan muka kita ataupun kat bawah pun, tapi kita beria dalam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berdoa pada Allah. Dua. Yang ketiga amalan untuk bekalan kita menghadap depan Allah. Apa dia? Supaya kita tak menyesal dan menangis dalam kubur nanti. Dan yang ketiga bacaan Al-Quran. Quran. Saya nak sebut orang kampung Pulai ni tak wajar kalian meninggal dunia di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalian jangan meninggal dunia. Kalau kalian tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Jangan ada seorang pun orang kampung ni mati di saat mana dia tak boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Quran ni kalau kalian tak boleh baca, macam kalian naik atas kereta tak tahu nak letak suis kat mana, nak buka start enjin kat mana. Kemudian macam orang naik kereta dia tak boleh baca meter jalan, dia tak boleh baca signboard jalan, dia nak ke mana? Waktu mana dia nak bawa kereta tersebut. Sama juga dengan orang tak boleh baca Quran. Kita nak ke akhirat Allah. Bila nak pergi ke akhirat Allah, Quran ni mesti ada. Mesti boleh baca. Benda yang pertama asas dipanggil mesti boleh baca. Jangan beralasan tak boleh baca Quran. Orang tanya kenapa tak boleh baca Quran? Saya benar ustaz. Kenapa benar? Kerana saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benar sungguhlah dia. Jangan beralasan. Tolong datang ke masjid ni. Bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya antara ahli qaryah yang tak dibaca Quran. Saya takut saya mati tak boleh baca Quran. Quran ni mesti boleh baca. AJK umum. Hari Jumaat je umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar nama dia. Ahli qaryah yang boleh baca Quran, daftar nama. Saudarakan mereka. Jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Itu cara demikian dalam hidup itu. Bagi tahu yang elok pada AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. AJK pula jangan jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jangan kita sampai tak boleh baca Quran. Quran ni benda yang asas supaya kita tak menangis dalam kubur nanti. Kalau kita nak suruh kita rasa bahagia dalam kubur di padang mahsyar, Quran ni. Hidup dengan Quran. Jangan hidup dengan karaoke. Karaoke pandai suara merdu, baca Quran hampir terus. Kenapa kita jadi demikian dalam hidup kita? Ni jangan jadi demikian dalam diri kita. Quran. 3 amalan yang mesti dilakukan. Yang keempat, supaya kita tak menyesal. Saya nak rengkar-rengkarkan sikit. Saya tengok tuan-tuan dah betul-betul dalam belakang 7 kali dah saya kira. Nak sebutnya, yang keempat, tolong hantar harta benda kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi ya.
Harta benda jangan disimpan di atas dunia. Yang kita cari itu tolong hantar sekarang. Hantar ke akhirat. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Derma, wakaf, zakat, kemudian sedekah, hibah, semua ni cara menghantar harta benda ke akhirat Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Hantar harta benda kita ni. Jangan simpan di dunia. Orang kita dia cari-cari harta, simpan bawa dalam harta benda dia. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Kita tanya, siapa yang ajar? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar simpanan bekalan hari tua. Kita tanya untuk apa? Simpan untuk hari tua. Untuk apa? Kita bila dah tua, kita tak pakai-pakai pun. Kita tak boleh nak guna pun harta benda tersebut. Tuan-tuan tengok kan, ayah-ayah yang duit dia 20,000, 30,000, 100,000, sejuta dalam akaun bank. Bila dia tua, dia boleh pakai tak harta benda dia? Dia tak pakai pun. Dia nak buat apa? Dia nak besar, rumah dia besar-besar mana lagi? Dia nak beli pakaian yang jenis apa lagi yang dia nak pakai dalam hidup dia? Dia nak makan apa lagi dalam hidup dia? Allah dah tak bagi dah dalam hidup dia. Dia nak makan daging apa? Daging tomahawk, daging wagyu, tak boleh dah. Dia dah ada darah tinggi dah. Dia nak makan apa dia? Manis-manis. Nak makan apa dia? Kuih-kuih manis-manis, tak boleh dah. Dia ada kencing manis. Dia nak makan shell out. Dia dah ada go out dalam hidup dia. Dia nak buat apa lagi dengan harta benda dia? Ibu-ibu yang ada barang kemas kan, dulu memang kita pakai cantik dulu. Tapi sekarang cuba pakai barang kemas tu juga di lengan kita. Orang tengok macam tianggo je nampak. Orang tak nampak dah macam cantik macam anak dara zaman-zaman dahulu. Menandakan apa dia? Allah dah tak sempurnakan hidup kita dengan cara demikian. Kemudian harta benda kita ni untuk apa? Hantarlah ke akhirat. Biar di akhirat dah ada dah. Jangan dah kita dekat nak mati, kita sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bagi segala harta benda saya. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dah terlewat bro, katanya malaikat. Dah terlambat dah. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Sekarang bukan masa lagi. Sekarang ni dah sampai ajal pada diri kami. Dah harta benda tertinggal. Kita cari harta ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Kenapa kita cari simpan? Bila sampai hujung nyawa, kita mati seorang-seorang, tertinggal harta atas dunia. Kita kena jawab pula tu, daripada mana kamu dapat harta ni? Berapa lama kamu simpan harta ni? Dan ke mana kamu belanjakan harta ni? Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Terhadap harta Allah tanya dua benda. Dalam hadis Rasulullah sebut, la tazalu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'. Telapak kaki kamu tak akan bergerak di padang mahsyar. Tak tergerak, terpaku, terpanah di padang mahsyar tu sampai kamu disoal tentang 4 perkara. An umrihi fi ma afnah. Umur kamu habiskan kat mana? An syababihi fi ma ablah. Masa muda kamu habiskan ke mana? An ilmihi fi ma amila bih. Ilmu kamu gunakan ke mana? Ilmu yang kamu dapat. Tapi an mali. Yang keempat, tentang harta benda kamu. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Kamu dapat daripada mana? Kamu belanjakan kat mana? Allah akan tanya terus. Dan kita pula, bila kita tahu macam tu, dekat nak usia kita ni dah semakin dekat dah menghadap kepada Allah. Tolonglah tiap-tiap hari, tolonglah ambil kesempatan bulan Ramadan ni, belanja. Bagi untuk di jalan Allah, guna untuk jalan Allah. Dengar je masjid nak buat majlis berbuka puasa. Kita sebut ada masjid, setiap hari saya tanggung orang berbuka puasa di masjid. Kita bagi, kita bayar. Berapa masjid perlu? Saya seorang je. Kita sebut demikian. Ni cara kita. Jangan sampai peringkat masjid kena umum belum cukup lagi. Padahal orang kawasan Kampung Pulai ni kaya-kaya semua kan.
di kalangan kita. Kenapa kita nak simpan harta kita di atas dunia? Simpan. Saya pernah ceritakan, ada orang kita ni, dia simpan, dah tua dah, dia balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di waktu mana dia dah tua. Siap dia rumah besar, beli kereta besar dia, nak masuk rumah baru. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak masuk rumah baru. Masuk seminggu je meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia. Dah tuan dia meninggal dunia. Isteri baru dapat kereta baru. Kereta baru tu pula, isteri baru ni habis jedah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni raun kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang macam-macam je kereta ni. Kalau dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu makjah balik koma. Hantu maklimah balik koma dia panggil. Kenapa kita bazirkan harta benda kita untuk dunia? Biar cediklah sikit dalam hidup kita. Kita dah ada harta benda, hantar ke akhirat. Datang jumpa dengan AJK masjid, saya nak wakaf rumah saya. Kalau saya mati, tanah rumah tu, tapak rumah tu, saya wakaf untuk masjid. Masjid pula, bila orang ni dah meninggal dunia, dia istihar, kami nak jual rumah wakaf tersebut. Kami tak nak jual harga 300,000, 400,000, tapi kami nak jual 200,000 saja. Tersebut demikian. Jadi orang pun dengan syarat orang tersebut datang sembahyang berjemaah. Kemudian kalau dia mati, diwakaf balik kepada masjid. Kan harta orang Islam ni semua di sekitar orang Islam saja. Dia tak berpindah pada orang lain. Dia akan jadi demikian. Yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Yang kelima, supaya kita tak menangis dalam kubur, tolong jaga akhlak. Perangai kita ni akhlak biar menjadi semakin tua, semakin nampak tanda syurga di wajah kita. Nak sebabnya syurga ni pada tubuh badan kita nampak syurga. Kerana pergi akhlak. Tanda orang bertaubat. Tanda orang yang berakhlak setiap hari bertaubat. Berapa kali sehari? 70 kali sehari. Bertaubat setiap masa dalam hidup dia. Kena minta ampun pada Allah. Sebut je tubna ilallah wa raja'na ilallah. Sebut. Kemudian dalam masa yang sama kita je minta ampun pada Allah. Dalam masa yang sama tolong jaga akhlak kita dengan kedua ibu bapa kita. Orang perempuan tolong jaga akhlak kalian dengan suami kalian. Tu je yang kena jaga. Orang lelaki tolong jaga akhlak kalian dengan mak dan ayah kalian, mak mertua dan ayah mertua kalian. Orang perempuan tolong jaga akhlak kalian dengan suami kalian. Kerana kebanyakan orang perempuan dia tak boleh jaga akhlak dia dengan suami dia. Kebanyakan demikian. Dia di saat mana dia bertembung di antara kehendak nafsu dia dengan kehendak Allah supaya jaga hati suami. Sukar orang perempuan nak jaga. Manakala orang lelaki dia payah nak jaga hati kedua ibu bapa dia. Di kebanyakan mereka semakin berusia semakin dijaga hati isteri dan anak-anak. Dia tak jaga hati mak ayah. Dia menyebabkan akhirnya dia meninggal dunia di saat mana dia tak jaga hubungan dia dengan mak ayah. Yang ini berdosa. Manakala orang perempuan tak jaga hati dengan suami kalian. Dengan suami kalian, kalian angkat suara. Bila angkat suara saja, hancur lebu amalan-amalan semua. Sama ada angkat suara ataupun sindir, menyindir suami. Cakap kasar dengan suami. Dia panggil suami dia Abang Roy. Dia panggil Abang Roy. Suami dia kata, kenapa lah Roy? Abang Roy dia sebut demikian. Itulah Abang Roy dia sebut demikian. Kalau nak tengok perut bapa kamu dia sebut, tengok macam mana dia mengandung 9 bulan. Sakit hati suami, terdiam suami. Lagi tua, lagi kuat menyindir. Jaga-jaga orang Melaka. Jangan buat demikian. Orang Melaka ni boleh tahan juga sindiran dia. Anak sebut demikian. Bila dia menyindir suami dia diam je. Orang lelaki ni belum kahwin memang banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Itu penyakit lelaki Melayu terakhir. Manakala orang perempuan belum kahwin tak ada mulut, dah kahwin mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, di saat itu dia menyakitkan hati suami dia. Berhati-hati kalian. Kalian sakitkan hati suami kalian, kalian meninggal dunia,
Di saat pada suami kalian sakit hati dengan kalian, pernah terasa hati dengan kalian, Rasulullah tak semayang jenazah Fatimah, anak perempuan kesayangan Rasulullah. Kalaulah dia menyakitkan hati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah sebut demikian, aku Muhammad tak akan solat jenazah kamu wahai Fatimah kalau kamu mati di saat mana Ali terasa hati dengan. Demikianlah dalam hidup kita. Wahai ibu-ibu, kalian kena sentiasa minta maaf dengan suami kalian. Kenapa terdiam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya malam ni baru tersedar Ustaz dia sebut. Nak sebutnya orang lelaki ni bila kena tengking, kena sindir, lama-lama berpenyakit hati dia. Simpan. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dipanggil begitu. Dia jadi takut dengan isteri dia. Dalam tak sedar, dia jadi takut dalam diri dia. Yang ni bahaya dalam hidup. Supaya Rasulullah nak suruh kita jadi orang yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni mesti memimpin orang perempuan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka semua. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita malam ni pertemuan yang penuh dengan keberkatan. Saya mohon maaf sekali lagi di atas ketelanjuran masa dan tak sangka pula jadi sampai ke malam ni yang kita diketemukan. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini semua yang hadir, sama ada yang sempat duduk dalam majlis ini ataupun yang dah balik tadi, di kalangan ahli syurga Allah SWT. Terdoa pada Allah supaya mereka yang hadir pada malam ni tetap mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, dan Allah jadikan kita ni di kalangan ahli-ahli syurga Allah SWT. Mari kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita dan diaminkan oleh para malaikat Allah. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah